Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu. Dan hari ini kita akan belajar berkenaan mendengar dan memberikan respons terhadap soalan bercapah. Murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 muka surat 7. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat murid dapat mendengar dan memberikan respons terhadap soalan bercapah. Yang kedua, murid dapat mengetahui penggunaan setiap kata tanya. Hari ini kita akan belajar berkenaan mendengar dan memberikan respons terhadap soalan bercapah. Apa yang dimaksudkan dengan soalan bercapah? Soalan bercapah ialah soalan yang memerlukan jawapan dan respons yang lebih luas. Soalan bercapah juga berbentuk terbuka dan lebih kepada menguji tahap menaakul murid dan pentafsiran murid. Selain itu, soalan bercapah juga memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi dari segi kritikal, kreatif dan rasional. Untuk soalan bercapah juga, kebiasaannya soalan bercapah memerlukan murid untuk berfikir dan mencari jawapan di luar petikan atau gambar yang diberikan. Okey, dengan kata mudah, soalan bercapah ini biasanya dia tanya soalan tetapi awak perlu fikirkan jawapan. Okey, biasa awak dapat soalan, awak cari jawapan dalam petikan. Betul ke tidak? Okey, biasanya sebegitu. Itu ialah soalan bertumpu. Tetapi kalau soalan bercapah ini berbeza, awak perlu mencari jawapan bukan daripada petikan atau gambar. Awak kena berfikir secara rasional dan secara logik. Sebelum kita meneruskan pembelajaran, cikgu akan menerangkan tugas bagi setiap kata tanya. Jadi, untuk mengetahui dan memberikan respons yang bagus, murid perlu tahu setiap fungsi kata tanya. Jadi sekarang cikgu akan menerangkan berkenaan fungsi dan tugas bagi setiap kata tanya. Biasanya apabila awak lihat perkataan kata tanya tersebut, awak dah tahu dia nak tanya tentang apa. Okey, sekarang kita lihat kata tanya apa. Apa ini digunakan untuk menanyakan tentang binatang, hal, perkara, benda dan perkara abstrak. Yang kedua, siapa? Siapa ini digunakan untuk menanyakan tentang orang atau manusia. Yang ketiga, bila? Bila ini digunakan untuk menanyakan tentang masa atau waktu. Yang keempat, kata tanya di mana. Di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat dan kedudukan. Seterusnya, kata tanya kenapa ataupun mengapa digunakan untuk menanyakan sebab ataupun alasan. Yang seterusnya, bagaimana. Bagaimana ditanyakan untuk menanyakan cara dan keadaan. Seterusnya, berapa. Berapa ini digunakan untuk menanyakan jumlah, bilangan atau harga. Sekarang murid boleh membuka buku teks muka surat 7. Okey, hari ini kita akan belajar sedikit berkenaan tarian Ceracap Inai. Okey, di dalam buku teks muka surat 7 ini menerangkan tentang tarian Ceracap Inai. Tarian Ceracap Inai ini merupakan tarian Melayu tradisional yang terkenal, terutamanya di Johor. Tarian Ceracap Inai ini juga berasal daripada tarian istana. Tarian Ceracap Inai juga dipersembahkan dengan hiasan seperti bunga-bungaan emas pada piring dan bercahayakan api lilin. Okey, ini ialah api lilin. Okey. Asalnya ditarikan oleh penari wanita dalam bilangan ganjil. Okey, ganjil ni contohnya 1, 3, 5, 7, 9 lah. Okey. Boleh juga ditarikan secara berpasangan oleh penari lelaki dan wanita. Okey. Dulu biasanya penari wanita, sekarang ini telah ditarikan oleh penari lelaki dan wanita. Okey, biasanya bilangan penari terdiri daripada
5 hingga 8 orang. Okey. Jadi ini ialah gambar untuk tarian Ceracap Inai. Okey, murid boleh membuka YouTube lah berkenaan tarian Ceracap Inai kalau murid nak tahu. Okey, jadi kita akan baca perbualan antara Nabila dengan rakannya, okey, berkenaan tarian Ceracap Inai. Okey, jom kita baca perbualan tersebut. Saya baru selesai menjalani latihan tarian Ceracap Inai. Apakah keistimewaan tarian itu, Nabila? Okey, dijawab. Apakah fungsi cahaya api lilin itu, Nabila? Okey, dia akan jawab. Jika ditarikan secara berpasangan, berapakah bilangan penari yang terlibat? Okey, nanti dia akan jawab. Okey, kita akan cuba selesaikan dan kita cuba lengkapkan perbualan di antara Nabila dan rakannya ini. Sekarang kita akan melengkapkan perbualan antara Nabila dan rakannya. Okey, dan kita akan cuba lengkapkan respons yang sesuai untuk Nabila berikan terhadap soalan yang ditanya oleh rakannya. Jadi kita akan mencari jawapan yang ditanya oleh rakannya di dalam petikan. Kalau tiada jawapan dalam petikan, tiada maklumat langsung dalam petikan, kita perlu berfikir secara logik dan rasional berkenaan soalan yang diberikan. Sekarang kita akan lengkapkan perbualan antara Nabila dan rakannya. Okey, jom kita lengkapkan. Saya baru selesai menjalani latihan tarian Ceracap Inai. Apakah keistimewaan tarian itu, Nabila? Okey, jadi soalan yang ditanya menggunakan kata tanya apakah. Apakah ini lebih kepada perkara ataupun benda. Jadi dia bertanya tentang keistimewaan tarian itu. Jadi kita cuba cari jawapan dalam petikan yang ada dalam muka surat ini. Okey. Jadi kita lihat apa yang boleh kita bagi tahu tentang istimewa tarian itu. Jadi kita boleh cakap tarian itu istimewa kerana ianya berasal daripada tarian istana. Okey. Bermaksud tarian ini sangat istimewa kerana tarian itu berasal daripada tarian istana. Okey, bukan senang kita nak lihat tarian yang berasal daripada tarian istana. Jadi kita boleh tulis keistimewaan tarian itu ialah berasal daripada tarian istana. Jadi ini cadangan yang pertama. Cikgu akan berikan 3 cadangan untuk soalan apakah keistimewaan tarian itu. Sebab banyak sebenarnya kita boleh berikan jawapan. Ingat, kalau soalan bercapah ini dia sangat luas. Jadi jawapan pun sangat luas. Jawapan pun kita boleh bagi banyak. Jadi ini cadangan respon yang Nabila boleh berikan, iaitu keistimewaan tarian itu ialah berasal daripada tarian istana. Selain daripada keistimewaan ini, okey, apa keistimewaan lain yang murid mungkin tahu? Okey, kalau kita lihat daripada ini, daripada petikan yang diberikan ini, kurang maklumat berkenaan keistimewaan. Tidak dinyatakan langsung berkenaan keistimewaan. Jadi, bagaimana kita nak menerangkan berkenaan keistimewaan tarian itu? Okey, kita kena tahu. Okey, bagaimana nak tahu? Sekurang-kurangnya kita kena bertanya dengan orang yang lebih tahulah. Okey, sekarang cikgu ada satu maklumat berkenaan keistimewaan tarian ini. Okey, oleh kerana ianya berasal daripada tarian istana. Jadi keistimewaan seterusnya, keistimewaan tarian ini biasanya dipersembahkan di hadapan, okey, biasanya kalau tarian daripada istana biasanya dipersembahkan di hadapan raja atau raja sehari. Okey, raja sehari ni pengantin. Okey, selain daripada tarian istana, okey, tarian istana ini juga ditarikan di hadapan pengantin. Okey, ini biasa. Okey, biasa dilakukan ataupun biasa dijalankan. Tarian ini biasa ditarikan di hadapan pengantin. Jadi ini cadangan respon seterusnya.
Keistimewaan tarian itu ialah mempunyai unsur-unsur menyembah duli, merendahkan diri dan ditarikan pula kebiasaannya di hadapan raja sehari atau pengantin. Okey, jadi biasa tarian ini ditarikan di hadapan pengantin. Cikgu tak pasti zaman sekarang bagaimana, tetapi dahulu memang akan ditarikan tarian berkenaan tarian ceracap inai di hadapan raja sehari ataupun pengantin. Seterusnya cikgu akan bagi satu lagi keistimewaan tarian itu. Jadi kita lihat daripada petikan yang diberikan. Okey, dipersembahkan dengan hiasan. Okey, yang ini pun cikgu rasa ini pun keistimewaan dia. Okey, jarang kita nak lihat tarian dia ditarikan dengan banyak hiasan dalam tarian tersebut. Jadi kita boleh tulis, okey, guna warna kuning lebih jelas. Keistimewaan tarian ini ialah dipersembahkan dengan hiasan-hiasan. Okey, jadi ini cadangan yang seterusnya. Respon seterusnya yang Nabila boleh berikan iaitu keistimewaan tarian itu ialah dipersembahkan dengan hiasan-hiasan. Okey, ingat murid-murid, kalau soalan bercapah ini dan jawapan pun tidak dinyatakan dalam petikan, okey, murid boleh memberikan jawapan yang pelbagai tetapi mestilah bersesuaian dan tepat. Sekarang kita akan lihat soalan yang telah diberikan oleh rakannya. Apakah fungsi cahaya api lilin itu, Nabila? Okey, jadi Nabila nak memberikan respons berkenaan apa? Okey, jadi soalan yang diberikan ialah apakah? Apakah ini lebih bertanya tentang perkara atau benda. Jadi apa yang ditanya? Dia bertanya tentang fungsi cahaya api lilin itu. Okey, fungsi. Jadi dia bertanya tentang fungsi. Jadi kalau kita lihat dalam petikan yang diberikan, okey, kalau berkenaan cahaya api lilin, dia ada nyatakan dalam petikan iaitu okey, hiasan berkenaan bercahayakan api lilin, tetapi tidak dinyatakan tentang fungsi. Jadi kita perlu fikir sendiri apa fungsi cahaya api lilin dalam tarian itu. Jom kita fikirkan bersama-sama. Sekarang apabila ditanya tentang fungsi cahaya api lilin, okey, dia bertanya tentang fungsi. Jadi, okey, kita lihat kembali. Apa sebenarnya cahaya api lilin itu digunakan dalam tarian? Okey, dia menggunakan cahaya api lilin itu sebagai hiasan. Jadi kita boleh tulis fungsi cahaya api lilin sebagai hiasan dalam tarian. Okey, jadi ini cadangan respon yang Nabila boleh berikan. Jadi ini respons yang Nabila boleh berikan iaitu fungsi cahaya api lilin sebagai hiasan dalam persembahan tarian ceracap inai. Selain daripada fungsi ini, ada lagi fungsi lain yang mungkin murid tidak tahu, tetapi cikgu baru sahaja mendapat maklumat berkenaan ini. Okey, jadi berdasarkan maklumat yang cikgu cari dalam internet, fungsi cahaya api lilin ini sebagai erti menerangi dan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan. Jadi ini cadangan respon seterusnya iaitu fungsi cahaya api lilin membawa erti menerangi dan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan. Jadi, okey, sebagaimana yang cikgu terangkan, untuk soalan bercapah ini jawapannya sangat luas. Jadi, bukan sahaja jawapannya kita perlu cari dalam petikan, malahan kita juga perlu memerah otak kita dan mencari jawapan berdasarkan pengetahuan kita. Okey, kalau kita tak tahu juga tentang sebenarnya apa fungsi dia, jadi kita cuba kaitkan berkenaan cahaya api lilin dalam
petikan yang diberikan. Jadi kita boleh kata dipersembahkan dengan hiasan. Maka fungsi cahaya api lilin itu sebenarnya sebagai hiasan. Jadi ingat murid, soalan bercapah ini awak boleh cari jawapan dalam petikan. Kalau tak ada jawapan dalam petikan, okey, jadi awak kena fikir dan kaitkan, cuba kaitkan dengan petikan yang diberikan. Sekarang kita lihat kepada soalan yang diberikan oleh rakan Nabila. Jika ditarikan secara berpasangan, berapakah bilangan penari yang terlibat? Jadi kita cuba cari jawapan dalam petikan yang diberikan. Jadi soalan yang ditanya berkenaan berapakah. Jadi dia tanya tentang bilangan. Bilangan atau nombor. Dia bertanya tentang bilangan penari. Dia bertanya tentang bilangan penari. Jom kita lihat. Dalam maklumat yang terakhir mungkin ada, asalnya ditarikan oleh penari wanita dalam bilangan ganjil. Boleh juga ditarikan secara berpasangan oleh penari lelaki dan wanita. Biasanya bilangan penari terdiri daripada 5 hingga 8 orang. Jadi, jawapannya ada dalam petikan. Jadi macam mana kita nak tulis? Bilangan, kita kena ambil daripada ayat yang awal. Jika ditarikan secara berpasangan, bilangan penari yang terlibat ialah daripada 5 hingga 8 orang. Jadi ini cadangan respons yang Nabila boleh berikan. Jika ditarikan secara berpasangan, bilangan penari yang terlibat ialah 5 hingga 8 orang. Jadi ingat murid, kalau soalan yang diberikan, kalau ada jawapan dalam petikan, ambil sahaja jawapan yang diberikan. Ambil sahaja maklumat yang ada dalam petikan. Kalau tiada maklumat dalam petikan, baru kita cuba fikir. Kita cuba kaitkan dahulu dengan petikan. Kalau tak boleh kaitkan, kita fikir dengan pengetahuan sedia ada kita. Jadi inilah latihan bahasa Melayu pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti jilid 2 muka surat 7. Kalau murid boleh buat sendiri, silakan. Kalau murid nak buat bersama cikgu, jom kita buat bersama-sama. Sekarang kita akan cuba lengkapkan perbualan antara Imran dan Alia. Arahannya berikan respon terhadap soalan. Jadi perbualan ini berkenaan meletup buluh biarlah daripada rebungnya. Jom kita baca. Imran dan Alia sedang berbual-bual tentang kelas tarian Zapin yang akan diadakan pada minggu ini. Kita baca maklumat. Kelas tarian Zapin tarikh 26 dan 27 Jun 2021, hari Rabu dan Khamis, masa 3 petang hingga 5 petang, tempat Dewan Sekolah, SK Sekolah Kebangsaan Perdana. Jom kita baca perbualan. Bilakah kelas itu akan diadakan? Dia baca yang atas dulu. Dia baca atas dulu. Alia, kelas tarian Zapin akan diadakan pada minggu ini. Bilakah kelas itu akan diadakan? Tiada respon. Di manakah kelas tarian itu diadakan? Tidak dinyatakan responnya. Mengapakah kelas tarian itu diadakan di Dewan Sekolah? Apakah lagi tarian tradisional yang kamu tahu, Imran? Bagaimanakah kita dapat mengekalkan tarian-tarian tradisional itu? Jom kita cuba lengkapkan perbualan yang ada dalam muka surat ini di antara Imran dan Alia. Jadi kalau kita lihat, ada beberapa kata tanya yang telah digunakan oleh Alia. Yang pertama ialah bilakah. Bilakah ini bertanya tentang waktu ataupun masa. Seterusnya ialah di manakah. Di manakah ini bertanya tentang tempat. Bertanya tentang tempat atau kedudukan. Seterusnya dia bertanya tentang mengapakah. Mengapakah ini bertanya tentang sebab. Sebab ataupun alasan. Seterusnya dia bertanya tentang menggunakan kata tanya apakah. Apakah ini lebih kepada perkara, benda. Seterusnya bagaimanakah. Bagaimanakah ini bertanya tentang apa? Dia bertanyakan tentang cara. Cara untuk buat sesuatu. Jadi jom kita lengkapkan perbualan antara Imran dan Alia.
Sekarang kita lihat bagaimana kita nak respon terhadap soalan yang diberikan. Okey, Alia, kelas tarian Zapin akan diadakan pada minggu ini. Bilakah kelas itu akan diadakan? Jadi, dia bertanya tentang bila. Bila ini bertanya berkenaan masa ataupun waktu. Jadi, apabila bertanya masa atau waktu, dia lebih kepada tarikh, hari ataupun masa. Jadi jom kita cari jawapan. Okey, kita cari dalam maklumat yang diberikan. Okey, ada maklumat yang diberikan, iaitu tarikh dia 26 dan 27 Jun 2021, hari dia Rabu dan Khamis, masa 3 hingga 5 petang. Jadi bagaimana kita nak jawab? Ingat, kalau kita nak jawab, jangan terus jawab dengan jawapan. Kita ambil dahulu sedikit maklumat dalam soalan. Okey. Jadi kita tulis kelas itu akan diadakan pada 26 dan 27 Jun 2021. Titik. Jadi kalau murid nak gunakan hari, boleh juga. Kelas itu akan diadakan pada hari Rabu dan Khamis. Okey, itu pun sesuai. Jadi banyak jawapan. Ingat kalau soalan bercapak ini meluas. Jadi pilihlah jawapan yang bersesuaian. Jadi ini cadangan jawapannya. Kelas itu akan diadakan pada 26 dan 27 2021, iaitu hari Rabu dan Khamis. Okey, sekarang kita lihat kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua dalam perbualan ini, di manakah kelas tarian itu diadakan? Jadi, dia bertanya tentang di mana. Okey, di manakah ini lebih bertanya tentang tempat. Okey, ingat di mana ni bertanya tentang tempat. Jadi, jom kita cari maklumat. Okey, kita cari jawapan dalam maklumat yang diberikan. Okey, jadi ini ada jawapan dia, tempat. Okey, Dewan Sekolah SK Perdana. Jadi itu cadangan jawapannya. Okey, tempat Dewan Sekolah SK Perdana. Jadi jom kita lengkapkan. Ingat, kita nak tulis jawapan, kita ambil dahulu sedikit maklumat dalam soalan. Okey, kelas tarian itu diadakan di mana? Di Dewan Sekolah SK Perdana. Jadi ini cadangan jawapan yang murid boleh berikan. Okey, kalau cadangan jawapannya ada dalam petikan ataupun maklumat yang diberikan, boleh pindahkan terus kepada jawapan. Okey, kalau tiada maklumat yang ada dalam petikan ataupun gambar yang diberikan, jadi murid kena fikirkan sendiri jawapannya. Seterusnya, mengapakah kelas tarian itu diadakan di Dewan Sekolah? Jadi soalan yang ditanya berkenaan mengapakah. Mengapakah ini bertanya berkenaan kenapa, sebab ataupun alasan. Jadi kita nak tahu sebab apa kelas tarian itu diadakan di Dewan Sekolah. Jadi tidak dinyatakan dalam maklumat yang diberikan dalam petikan ataupun maklumat di sebelah ini. Tidak diberitahu kenapa diadakan di Dewan Sekolah. Jadi kita kena fikirkan sendiri. Kenapa Dewan itu sesuai untuk diadakan kelas tarian? Okey, kerana kelas tarian itu memerlukan awak untuk bergerak. Jadi tidak sesuai kita buat di kelas. Kalau buat di kelas, okey, ruangnya sangat sempit. Jadi dewan ini sangat besar. Jadi kita boleh membuat pergerakan yang lebih lebih luas. Ingat tarian ini kita memerlukan pergerakan. Jadi dewan itu sangatlah sesuai kerana sangat luas. Okey, alasan yang kedua, dewan ini selesa. Sebab apa? Sebab mungkin ada kipas ataupun ada aircon. Jadi apabila persekitarannya sangat selesa, jadi kelas itu dapat dijalankan dengan baik. Jadi bagaimana kita nak berikan cadangan jawapan? Okey, kita ambil dahulu maklumat. Okey, kelas tarian itu
diadakan di Dewan Sekolah kerana Dewan Sekolah luas. Okey, ini cadangan yang boleh cikgu berikan. Tapi kalau awak ada sebab lain, awak boleh gunakan sebab awak. Tetapi mestilah bersesuaian. Jadi ini cadangan respons. Kelas tarian itu diadakan di Dewan Sekolah kerana pergerakan tarian memerlukan ruang yang besar. Okey, sekarang kita lihat kepada soalan seterusnya. Apakah lagi tarian tradisional yang kamu tahu? Okey, jadi soalan yang diberikan menggunakan kata tanya apakah. Apakah ini lebih bertanya tentang perkara. Okey, perkara ataupun benda. Okey, jadi dia bertanya tentang perkara lah. Okey, jadi dia tanya, apakah lagi tarian tradisional yang kamu tahu, Imran? Okey, jadi dia bertanya, sekarang ni dia membincangkan tentang tarian zapin. Jadi dia nak tahu apa lagi tarian selain zapin yang Imran tahu. Okey, dan sekali lagi tidak dinyatakan dalam petikan ataupun gambar. Jadi bagaimana kita nak berikan jawapan? Ya, kita perlu berfikir sendiri. Jawapan awak mestilah logik dan bersesuaian. Okey, jadi kita boleh tulis. Ingat awak perlu berikan jawapan yang awak tahu. Okey. Tarian tradisional. Okey, soalan dia tanya tentang kamu, jadi kita tukar kepada saya. Yang saya tahu ialah tarian. Okey, tarian apa? Tarian joget, tarian inang, tarian sumazau, okey, dan tarian naga. Tu boleh, kita boleh tulis. Okey, jadi ingat murid murid mesti memberitahu berdasarkan pengetahuan murid. Jadi janganlah tulis tarian hip hop, tarian K-pop, tak sesuai lah. Dia bertanya berkenaan tarian tradisional. Jadi kita mestilah berikan jawapan berkenaan tarian tradisional. Jadi ini cadangan jawapan yang mungkin boleh membantu murid. Tarian tradisional lain yang saya tahu ialah joget, ngajat dan sumazau. Kalau ada lagi tarian yang murid tahu, murid boleh tambah lagi. Okey, seterusnya. Bagaimanakah kita dapat mengekalkan tarian-tarian tradisional itu? Jadi, okey, bagaimanakah ini bertanya tentang cara. Okey, jadi dia nak tahu cara untuk kita mengekalkan tarian-tarian tradisional itu. Okey, jadi bagaimana kita nak memberikan respon? Okey, kita cari dulu maklumat ada ke tak? Tak ada. Jadi kita perlu fikir. Okey, kita perlu fikirkan sendiri. Okey, jom kita fikirkan jawapan yang sesuai. Okey, kita ambil dahulu maklumat dalam soalan, kita pindahkan dalam jawapan. Okey, kita dapat mengekalkan tarian tradisional itu dengan dengan apa? Dengan menyertai setiap kelas berkenaan tarian tradisional. Okey, ini salah satu cadangan lah. Kalau murid ada cadangan lain, murid boleh nyatakan. Jadi ini cadangan respons yang murid boleh gunakan. Kita dapat mengekalkan tarian-tarian tradisional dengan menjadikan tarian sebagai pembelajaran di sekolah, dan pertandingan tarian tradisional perlu sentiasa dianjurkan. Okey, ini lebih kepada jawapan cikgu lah sebenarnya. Okey. Untuk mengekalkan tarian-tarian tradisional ni, okey, kita jadikan tarian sebagai pembelajaran di sekolah. Contohnya waktu PJ ataupun waktu sejarah, okey, ada satu topik berkenaan tarian tradisional. Okey, itulah salah satu cadangan yang kita boleh gunakan untuk mengekalkan tarian-tarian tradisional ni dikekalkan. Okey, untuk elakkan daripada tarian-tarian barat ataupun tarian K-pop ni menguasai pemikiran awak semua ni. Jadi ini sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.